Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan membincangkan sedikit berkaitan dengan biodiversity sebagai warisan global dan saya Dr. Nurul Ashikid Izhar. Baik, sekali kita lihat di sekolah rendah dahulu. Okey, dan di sekolah menengah. Okey, kita bermula di sekolah rendah. Kita telah diperkenalkan dengan benda hidup, benda bukan hidup. Kita telah diperkenalkan dengan rantai makanan, siratan makanan, proses fotosintesis. Ini adalah salah satu elemen di dalam biodiversity. Okey. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan biodiversity. Okey, jika ada di antara kalian yang adalah pelajar atau yang bakal melalui tingkatan 2, maksudnya pelajar tingkatan 1 atau pelajar di sekolah rendah. Okey, dan juga pelajar yang telah melalui tingkatan 2. Anda pasti ingat, okey, biodiversity adalah topik ataupun chapter pertama yang telah anda pelajari. Okey, dan jika kita lihat apa sebenarnya maksud biodiversity ni. Okey, biodiversity terhasil daripada dua perkataan. Bio yang membawa maksud benda hidup. Okey, dan diversity pula adalah daripada perkataan English yang berbawa maksud kepelbagaian, variety. Jadi apabila kita gabungkan bio dan diversity ini menghasilkan satu kefahaman, satu konsep kepelbagaian benda hidup yang berada di atas muka bumi ini. Dan apabila kepelbagaian benda hidup ini berinteraksi antara satu sama lain di dalam satu ekosistem. Ekosistem pula adalah chapter kedua yang telah ataupun bakal anda pelajari di sains tingkatan 2. Okey, masih ingat lagi? InsyaAllah masih ingat lagi kan? Okey. Jadi bagaimana kepelbagaian ini berfungsi? Ia terjadi dari satu sifat yang sangat kecil, iaitu daripada genetik, daripada sel itu sendiri. Dan variasi biologi yang berlaku dalam sel melalui pembahagian sel secara meiosis dan juga mitosis telah menghasilkan kepelbagaian spesies. Okay? Dan apabila spesies ini berinteraksi secara langsung seperti yang telah anda pelajari di sekolah rendah dahulu, kita ada persaingan seperti persaingan intraspesies, persaingan interspesies dan juga mulai interaksi simbiosis. Kita ada commensalism, parasitism, mutualism, dan apabila kesemua komponen-komponen ini berinteraksi antara sama lain dengan persekitaran, dengan suhu, dengan air dan sebagainya, iaitu kita panggil ekosistem, maka terhasillah biodiversity. Okey? Now, apakah penting sangat ni biodiversity ni? Nah, manusia amat bergantung kepada biodiversity dari pelbagai segi. Yang pertamanya adalah keperluan asas manusia. Okey? Kenapa manusia perlu? Sebab biodiversity ini, tumbuhan, haiwan ini adalah raw material. Okay, kita panggil sumber bahan mentah untuk kelangsungan hidup ataupun kita lebih gunakan istilah kemandaran hidup. Okay, kita perlukan air yang bersih, udara yang bersih, makanan yang bersih. Makanan ini pula terdiri daripada tumbuhan dan juga haiwan. Dan tumbuhan itu sendiri ataupun haiwan sendiri ada di antaranya kita boleh jadikan pakaian seperti pokok kapas. Okey? Serta ubat-ubatan. Maka kesemuanya ini kita rangkumkan dalam 4 perkhidmatan ekosistem. Okey. Yang pertama seperti keperluan asas manusia adalah perkhidmatan pembekalan. Biodiversity ini adalah sebagai pembekal utama. Okey, pembekal utama air, pembekal utama bahan api, pembekal utama makanan dan sebagainya. Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan perkhidmatan kawal atur. Kawal atur ni seperti apa? Seperti ketua kelas, okey. Dia monitor segala-galanya. Maksudnya apa di sini? Okey. Perkhidmatan kawal atur ini dikawal atur iklim termasuk dengan suhu, dengan
udara, dengan kitaran air hujan, dengan kitaran oksigen dan carbon cycle. Ini semua kita telah pelajari. Ini yang membawa maksud kepada perkhidmatan kawal atur. Yang seterusnya kita ada perkhidmatan budaya. Perkhidmatan budaya ni merujuk kepada pendidikan. Contoh sekarang ni, awak adalah berada dalam perkhidmatan budaya pendidikan. Ia juga boleh berlaku di peringkat yang lebih tinggi. Contohnya seperti di universiti ataupun di pusat-pusat kajian seperti di FRIM. Itu perkhidmatan budaya. Fasiliti dan nilai rekreasi. Contoh nilai rekreasi apa? Istilah yang paling ramai saya pasti. Bila saya sebut ni semua orang pernah dengar. Healing. Jadi kalau kita lihat di YouTube, kita lihat sebagai trend sekarang ini, healing ni orang selalu pergi ke mana? Kebanyakannya dia akan back to nature. Contohnya dengan kerusi healing kita panggil, duduk di tepi pantai, duduk di tepi sungai, adanya pergi camping, mendaki gunung, bukit dan sebagainya. Ini yang membawa maksud kepada perkhidmatan budaya yang juga membawa kepada ekonomi. Contohnya kita lihat di Terengganu. Terengganu banyak apa? Banyak lautan. Jadi dia menghasilkan banyak hasil laut. Jadi di Terengganu ini kita famous dengan apa? Keropok leko, dengan kerepek-kerepek dan daripada ikan. Ini adalah yang dinamakan perkhidmatan budaya. Dan biodiversiti ini juga penting dengan perkhidmatan sokongan. Perkhidmatan sokongan ni apa dia? Perkhidmatan sokongan ini dia adalah satu perkhidmatan yang tidak memberi manfaat secara langsung kepada kita manusia. Ia adalah asas kepada sokongan. Contoh, perkhidmatan sokongan kita tengok kepada akar-akar pokok yang mencengkam bumi. Maka akar-akar pokok ini bila ia mencengkam bumi, ia dapat mengelakkan berlakunya hakisan tanah ataupun tanah runtuh. Inilah yang dimaksudkan contohnya dengan perkhidmatan sokongan. Dan seterusnya. Seterusnya, kita tengok apakah ancaman ke biodiversity ni. Threat to the biodiversity. Kita ada perubahan iklim. Kita ada kehilangan dan kemerosotan habitat. Kita ada pencemaran. Tak kisah pencemaran itu berlaku di udara, di laut, air ataupun di darat. Kita ada spesies invasif. Kita ada eksploitasi secara berlebihan. Dan wabak penularan penyakit ini juga membawa kepada ancaman kepada biodiversity. Dan sekarang kita akan pergi satu persatu ancaman kepada biodiversity ini supaya kita lebih alert dengan apa yang berlaku di persekitaran kita. Ingat, perkhidmatan sokongan, terganggu sahaja biodiversity, maka terganggulah kehidupan kita sebagai manusia. Baik, kita lihat yang pertama sekali adalah perubahan iklim. Kita biasa dengar dengan istilah pemanasan global. Tapi tahukah anda semua, sekarang ini saintis tidak lagi menggunakan istilah pemanasan global kerana kita sekarang berada di fasa pendidihan global. Pendidihan tu macam mana? Boiling kan? Ada glub-glub tu kan, kalau awak tengok di dalam air bila air satu mendidih. Inilah yang berlaku di bumi kita sekarang. Kenapa ia berlaku? Peningkatan suhu. Jadi peningkatan suhu mengakibatkan perubahan iklim dan menjejaskan biodiversiti. Dan apabila iklim ini terganggu, maka berlakulah perubahan dari segi corak hujan. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, mungkin mereka akan terlampau ekstrim. Contohnya sejuk terlampau ekstrim, terlampau sejuk ataupun panas terlampaunya panas. Jadi ia bukan sahaja memberi tekanan kepada manusia, malah ia juga memberi tekanan kepada spesies, tidak kira tumbuhan ataupun haiwan. Ini adalah perubahan iklim secara kronologi bagi tahun ini sahaja, 2023. Kalau kita lihat di bulan Januari ini, telah berlakunya peningkatan 1.1 degree Celsius dari suhu bumi sekarang. 1 degree Celsius je, tak adalah nama kesan mana. Kan? Jom kita lihat analoginya dari segi manusia.
Okey, suhu badan manusia adalah 37 degree Celsius. Jadi naik saja 1 degree Celsius, katakanlah 38 degree Celsius. Apa yang kita rasa? Of course, kita demam, tak selesa, nak pergi jumpa doktor. Sama juga seperti bumi. Naik sahaja 1 degree Celsius, maka bumi dalam istilah senang difahami sedang demam. Okey, demam panaslah sekarang ni bumi kita. Okey. Di bulan Februari, berlakunya gelombang haba yang besar, bukan saja di Australia, malah di serata dunia. Jika kita lihat di India contohnya, ada sehingganya menyebabkan kematian. Ini yang kita panggil heat stroke. Dan pada bulan ini kita digalakkan untuk memakai baju yang kurang menyerap haba. Kita lebih digalakkan berada di dalam tempat tertutup daripada aktiviti luar. Masa inilah yang awak semua pergi sekolah pakai baju t-shirt sahaja kan, kita tak perlu pakai uniform. Okay? Nah, di bulan Mac berlakunya satu siri ribut yang kuat di Malaysia Syarikat. Okay? Di bulan April, kepulan ais di Arktik ini mencapai tahap terendah dalam rekod. Di bulan Mei berlakunya kemarau besar dan seterusnya di bulan Jun. Okay? Kemudian diteruskan lagi dengan bulan Julai, ribut taufan. Di bulan Ogos ini hutan hujan dekat di Amazon mengalami tahun terkering. Dan kita tahu hutan hujan Amazon, siapa yang pernah tengok cerita Anaconda contohnya, hutan hujan Amazon ni lah hutan tropikal yang paling rich in biodiversity. Okay. Now, ini adalah jangkaan oleh saintis yang berlaku pada bulan September, Oktober dan November berdasarkan corak perubahan yang berlaku pada tahun-tahun dahulu dan juga corak perubahan yang bermula daripada bulan Januari. Maka ini adalah forecast ataupun jangkaan yang akan berlaku sehingga hujung tahun ini. Maka bersediakah kita untuk mengalami ini semua? Okey? Sebab itu kita perlu jaga biodiversity kita. Alert. Okey. Sekarang kita lihat kepada seterusnya iaitu pemusnahan habitat. Pemusnahan habitat ini adalah mungkin, paling utamanya adalah disebabkan pelbagai aktiviti manusia. Kita perlukan kawasan untuk perumahan atau pembinaan komersial. Kita perlukan kawasan untuk penanaman bagi hasil tani, pembukaan ladang dan sebagainya. Maka berlakunya pemusnahan habitat. Dan habitat juga boleh hilang, maksudnya boleh musnah, kehilangan habitat juga boleh berlaku akibat daripada kejadian alam semula jadi. Contohnya berlaku banjir, so air dah tutup, maka haiwan-haiwan yang tak sempat lari ataupun tumbuhan-tumbuhan, of course tumbuhan tak ada kaki nak lari, maka akan tenggelam ditutupi oleh air, jadi musnahlah mereka. Letusan gunung berapi, gempa bumi, ini adalah faktor-faktor semula jadi yang boleh menyebabkan kemusnahan habitat. Baik, kita teruskan lagi dengan antara contoh-contoh haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan di Malaysia. Kita ada harimau yang kita kenal sebagai Melayu Tiger. Harimau Melaya, itu lagu bola sepak kita tu, Harimau Melaya. Nah, ini sempena daripada haiwan yang berada di Malaysia. Kita ada rhinoceros, kita punya gajah, kita ada orang hutan. Dan kita juga ada tapir, pangolin, burung enggang, dan kita punya kucing hutan ini. Dan kita juga ada daripada segi tumbuhan, iaitu pitcher plant, periuk kera dan juga bunga rafflesia. Now, tumbuhan-tumbuhan ini yang diancam kepupusan telah dikategorikan sama ada dia vulnerable, maksudnya terdedah. Kalau tak berlaku apa-apa, ia boleh masuk dalam kategori critically endangered, maksudnya sangat-sangat diancam kepupusan. Contohnya ada satu saja rafflesia di Malaysia ni ataupun di bumi ni. Jadi kalau rafflesia ni dah tak ada, jadi ia akan masuk dalam kategori extinct. Maksudnya musnah, pupus, tak ada langsung dah di atas muka bumi ni. Alright. Sekarang kita
akan masuk pada ancaman kepada biodiversiti yang seterusnya, iaitu pencemaran. Jadi pencemaran ini adalah salah satunya adalah pencemaran toksin industri. Yang membunuh banyak spesies di sungai dan tasik kerana toksin daripada industri ini akan dilepaskan ke sungai dan akhirnya akan pergi ke laut. Nah, pencemaran plastik kita tahu, bila kita sebut plastik, kita boleh bayangkan plastik yang digunakan untuk bungkus makanan contohnya. Dan juga mikroplastik. Mikroplastik ini apa? Mungkin istilah yang jarang kita dengar. Mikroplastik berasal daripada perkataan plastik dan mikro. Mikro membawa maksud sangat-sangat kecil. Ingat, kita belajar dulu microorganism. Apa dia? Hidupan yang sangat-sangat kecil. Jadi mikroplastik ni adalah plastik yang saiznya sangat kecil. Dalam air laut boleh terkumpul di dalam ikan, boleh terkumpul di dalam burung dan spesies marine yang lain. Kerana apa? Kerana mereka ini bersifat jernih. Jadi haiwan-haiwan ini seperti ikan, penyu, burung dan sebagainya, spesies marine ini menganggap mungkin plastik-plastik ini adalah makanan mereka, iaitu obor-obor ataupun mungkin sotong. Jadi mereka pun makan. Jadi plastik-plastik ini tidak boleh dihadam, maka haiwan-haiwan ini mungkin mengalami ancaman untuk mati secara perlahan kerana sistem penghadaman mereka terganggu, mungkin termasuk dalam sistem pernafasan mereka. Jadi kesian pada spesies-spesies marine ini. Alright. Seterusnya kita pergi kepada spesies invasif. Jadi spesies invasif ini apa? Spesies invasif ini adalah spesies yang bukan wujud asli di dalam satu ekosistem. Ataupun dalam istilah lainnya kita nak senang faham, dia adalah seperti spesies alien. Contoh di dalam satu kawasan kita ada pokok durian yang tumbuh secara liar. Contohnya, pokok durian. Tapi tiba-tiba satu hari terdapat satu pokok apple di dalam kawasan tersebut. Mungkin apple ini spesies invasif, kita panggil sebagai spesies invasif. Kerana apa? Secara aslinya, apple bukanlah berada di kawasan tersebut. Ianya boleh diperkenalkan ataupun dibawa masuk ke dalam satu ekosistem itu secara sengaja, ataupun secara tidak sengaja. Contohnya, burung yang makan apple, kemudian dia di-estimate apple tersebut, biji benih apple tersebut di kawasan tersebut, di kawasan pokok durian kita, maka wujudlah pokok apple di situ. Jadi senangnya faham, spesies invasif ini adalah satu spesies yang alien bagi satu ekosistem tersebut. Tak kisah ianya tumbuhan ataupun haiwan. Nah, bagaimana spesies invasif ini boleh terjadi? Ia boleh terjadi, maksudnya diperkenalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja melalui penghantaran. Penghantaran macam mana? Contohnya melalui kapal laut. Kapal laut kita ada air ballast, di mana air ballast ni akan menentukan kapal itu terapung ataupun sedikit tenggelam berdasarkan kapasiti air di satu-satu kawasan tersebut. Jadi air daripada air ballast ni perlu masuk dan keluar daripada kapal. Maka apabila masuk dan keluar air tersebut akan mengambil dan mengeluarkan haiwan-haiwan marine, spesies-spesies marine daripada satu ekosistem ke ekosistem yang lain. Ini antara bagaimana spesies invasif boleh terjadi. Ada juga melalui perdagangan, melalui pelancongan, melalui pelepasan. Contoh, kita contohnya awak adalah peminat akuarium, bela haiwan dalam akuarium, dan awak ada satu ikan yang ramai orang kenali dia sebagai ikan bandaraya. Mana ikan ni akan makan lumut-lumut yang ada di wall-wall akuarium ini. Nah, satu masa awak awak nak bertukar hobi. Jadi awak lepaskan ikan bandaraya ni di sungai, di tasik, dan maka itu adalah satu kaedah di mana ia diperkenalkan secara sengaja di satu kawasan. Maka ikan bandaraya ini membiak dan menguasai menjadi spesies invasif satu kawasan. Contoh yang lain adalah siput gondang emas. Siput gondang emas ni dia sebenarnya bukanlah asli di Malaysia. Dia mula dikesan pada tahun 1991 di Selangor. Bagaimana ia dibenarkan? Siput ini sebenarnya diseluduk secara haram
perdagangan tadi kan, okay, tetapi secara haram ke dalam negara untuk tujuan komersial. Okay, daripada sikit sahaja sekarang ini, ke dalam satu kawasan sawah padi itu kita boleh temui hampir 17,000 siput gondang di dalam 1 hektar kawasan padi. Sangat besar kan? Okey. Jadi, apa yang kita ambil sebagai alternatif? Kita ambil siput gondang emas ini sebagai biological controller. Okey, dengan kita combinekan dia dengan kawalan kimia, dengan kita boleh itik, okey, untuk penghasilan padi kita untuk menghasilkan beras kita. Jadi, apakah masalah yang dibawa oleh spesies invasif ini? Okey, spesies invasif ini boleh mengalahkan spesies asli. Contoh yang tadi kita ambil ikan bandaraya. Ikan bandaraya ini agresif. Okey, jadi dia di dalam persaingan dia boleh dapatkan makanan dengan lebih agresif. Okey, boleh mendapatkan air, boleh mendapatkan ruang dan ia boleh menyebabkan kepupusan kepada spesies asli. Spesies invasif pula juga boleh mengganggu ekosistem dengan rantaian makanan yang terganggu. Okay, kita belajar dari sekolah rendah, apabila kita hilangkan sesuatu ataupun kita introduce sesuatu spesies dalam rantai makanan, di dalam siratan makanan, maka sesuatu spesies yang lain akan berlaku penurunan bilangan ataupun penambahan bilangan. Okay. Now, spesies invasif juga boleh membawa kepada penyakit. Okay, jadi ia boleh merosakkan tumbuhan dan haiwan asli. Okay. Dan ia juga boleh merosakkan harta benda. Okay, contohnya burung gagak habis kotor persekitaran di kawasan tepi pantai contohnya. Inilah antara masalah-masalah yang dibawa oleh spesies invasif. Okey, seterusnya ancaman kepada eksploitasi kepada biodiversiti adalah eksploitasi, maksudnya kita menggunakan secara berlebihan. Okey, eksploitasi secara berlebihan. Jadi, contohnya pengambilan sumber daya secara ataupun organisma ini juga dalam jumlah yang lebih ni telah menjejaskan populasi mereka. Contohnya awak ada 10 gajah, awak pergi jual 9 gajah. Ada satu gajah je. Bagaimana ia nak prokrasi, dia tidak boleh membiak. Okay, ini maksudnya eksploitasi secara berlebihan. Kemudian kita adanya yang terakhir sekali adalah wabak penularan. Okay, contoh, apabila satu penyakit menyerang sesuatu spesies itu, menyebabkan bilangan spesies itu berkurang secara mendadak. Maka ini boleh menyebabkan bilangan biodiversiti sesuatu spesies itu berkurangan, boleh memasuki dalam kategori critically endangered. Sangat kritikal ancaman terhadap kepupusan. Itu adalah wabak penularan. Now, kita sekarang mempunyai berbagai dasar pemeliharaan biodiversiti di Malaysia. Okay, sebab kita nak apa? Kita nak jaga biodiversiti. Okay, Malaysia telah melakukan banyak pelbagai multilateral perjanjian multilateral. Multilateral ini membawa maksud pelbagai hala, pihak A dan pihak B dan juga melibatkan pihak C, melibatkan pihak D. Okay, ini antara perjanjian-janjian ataupun dasar yang telah dilakukan oleh Malaysia, iaitu kita ada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Okay. Kita ada International Trade in Endangered Species Act tahun 2008. Kita ada Conventional on Biological Biodiversity. Kita ada kawasan perlindungan yang kita telah wartakan. Kita ada taman laut, kita ada kawasan larangan perikanan, kita ada dasar perhutanan Malaysia. Ini antara langkah-langkah yang telah diambil secara pusat, maksudnya secara main control. Jadi, dunia sekarang berhadapan dengan kehilangan biodiversiti secara besar-besaran. Okey, dan sekiranya melampaui, dia boleh menyebabkan perubahan iklim dunia. Jadi kita perlu ada kesedaran mengenai kepentingan biodiversiti. Kita perlu pupuk sekarang seperti yang awak telah sertai hari ini dan jadikan sebagai satu amalan murni masyarakat Malaysia. Ini adalah antara kempen-kempen kesedaran yang telah dijalankan di Malaysia.
okey, yang melibatkan di peringkat kerajaan sendiri dan juga penglibatan daripada peringkat swasta. Dan ini hanyalah beberapa daripada pelbagai kempen kesedaran yang telah dijalankan oleh Malaysia. Okey, jadi kempen-kempen ini menggunakan pelbagai kaedah. Contohnya, kita guna kesedaran awam, iaitu kita guna pengiklanan, kita iklankan di media-media sosial. Okey, kita ada program pendidikan seperti yang awak sertai sekarang di peringkat sekolah, di peringkat lebih tinggi, iaitu di universiti dan juga di pusat kajian seperti di FRIM. Okey, itu adalah dalam kategori projek penyelidikan. Jadi ini semua kempen-kempen ini untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya biodiversiti dan ancaman yang kita hadapi sekarang. Jadi, sebelum saya akhiri, maka biodiversiti penting untuk memastikan keseimbangan semua kehidupan di atas muka bumi ini. Okay, manusia merupakan khalifah di muka bumi, iaitu individu yang mampu berfikir baik serta buruk. Maka kita sebagai manusia harus memastikan khazanah bumi hanya satu dan tidak ternilai ini dipelihara secara lestari. Okey, sekian daripada saya, Dr. Nurul Ashki Izhar. Assalamualaikum.